Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa lagi. Bagi minggu ni, modul yang saya berikan adalah berkaitan dengan latih tubi bagi anak-anak ingat apa yang telah kita pelajari selama setahun ni dalam tahun 2. Okey, mula-mula soalan yang pertama, menulis dalam perkataan. Okey, apa yang nak ditekankan dekat sini, menulis hanya permulaan ayat sahaja huruf besar. Contohnya, nombor yang diberi adalah 4. 4 tu, lepas tu diikuti dengan nilai tempat 4 tu. 4 tu adalah 400. 1, 3 tu tak ada. Kalau nilai di tengah-tengah, kita panggil puluh. Tapi kita tak panggil 10. Jadi bila nilai 1 terletak pada rumah puluh, automatically nilai dia adalah belas. Jadi berapa belas? 13. Anak-anak ni selalu menulis, contohnya kalau ratus tu A tu huruf besar. Ratus. Contohnya 500. Jadi A tu huruf besar. Jadi tekankan A tu mesti huruf kecil apabila berada di tengah-tengah ayat. Biasanya di situ kesilapan anak-anak tahun 2, huruf besar dan huruf kecil dalam menulis perkataan. Yang kedua, nilai tempat dan nilai digit. Suka diingatkan, ramai selalu terbalik. Bila diminta nilai tempat yang perlu ditulis adalah dalam perkataan. Contoh yang di depan sekali nilai dia adalah ratus. Yang duduk di tengah-tengah adalah puluh. Yang duduk di belakang sekali adalah nilai sa. Itu dipanggil nilai tempat. Nilai tempat ni kita nyatakan dia dalam perkataan. Ratus, puluh, sa. Sebab tahun 2 hanya belajar 3 nilai digit. Ratus, puluh, sa. Ini bagi nilai tempat. Bagi nilai digit pula, mesti ditulis dalam angka yang ada bilangan sifar. Contohnya, nyatakan nilai digit 2. 2 ni 2 apa? 200. 3 ni 3 apa? 30. Ini kalau nilai digit. Maknanya belakang dia nak nilai yang bergaris, dan kalau ada nombor belakang dia, kita hanya tambah nilai sifar. Kalau 4 ni apa kita nak tulis? 4 sahaja. Sebab tak ada lagi nombor di belakang dia, jadi nilai dia hanyalah 4. Itu dinamakan nilai digit. Okey, sekarang ni macam mana kita nak mencerakinkan? Apa maksud cerakin ni? Cerakin ni makna kita ceraikan nombor-nombor ni satu-satu. Kita ceraikan nombor ni satu-satu dan menggunakan operasi tambah. Ceraikan dan kita tambahkan ketiga-tiga ni untuk mendapatkan kembali nilai yang ini. Itu maksud cerakin kan. Yang pertama, nilai digit. Seperti mana yang kita tahu, nilai digit dia mesti dalam bentuk macam ni. Okey. Nilai digit dia mesti dalam bentuk macam ni. Ni nilai digit nombor sahaja. Okey, contohnya 6. 6 ni 6 apa? 600. Jadi kita tulis 600. Lepas tu letak operasi tambah. Kemudian diikuti dengan nombor kedua, nombor 1. 1 ni 1 apa? 10. Tambah nombor yang terakhir 4. Okay.
Ini dipanggilkan cerakinkan mengikut nilai digit. Maknanya kita ceraikan nombor-nombor yang diberi mengikut nilai digit 600. 614. Ini nilai digit. Itu kalau cerakinkan mengikut nilai digit. Okey, mesti digit angka sahaja. Tak ada perkataan. Macam mana pula kita nak ceraikan mengikut nilai tempat? Okey, kalau cerakinkan nilai tempat, kita mesti menulis nombor dulu. Nombor yang pertama nombor 6. Okey, mesti tulis nombor. Sebab nanti bila kita menambah, mesti dapat balik jawapan di atas. Itu fungsinya cerakinkan. Tetapi bila nilai tempat, jadi 6 ni apa nilai tempatnya? 600 tambah. Cerakinkan mesti operasi tambah. Diikuti dengan nombor 1. 1 di rumah apa? 10. Tambah nombor 4. 4 ni rumah apa? Rumah Sam. Jadi perbezaan dia sama seperti di atas. Kalau nilai digit kita tulis dalam angka sahaja. Tetapi kalau nilai tempat kita tulis nombor dan nilai tempat. Ini hanya untuk cerakinkan. Kalau kita tengok yang di atas, kalau dia nak nilai tempat sahaja, tak perlu ada angka, hanya ada perkataan. Itu kalau dia nak nilai tempat sahaja. Tetapi kalau dia nak cerakinkan mengikut nilai tempat, mesti ada nilai. Nombor itu sendiri baru kita boleh tambah. Supaya bila kita menambah, dapat balik jawapan yang di atas. Itu fungsi dia. Cerakinkan. Ada beza ya. Satu nilai digit, satu nilai tempat. Jangan keliru lagi. Bundarkan. Sebelum anak-anak belajar bundar, dia kena tahu dua benda. Satu miskin, satu kaya. Apa miskin dengan apa kaya ni? Kalau miskin, nombor dia bermula pada sifar 1, 2, 3, 4. Kalau kaya bermula dengan nombor 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Miskin maknanya bila nombor yang digariskan. Nombor yang digariskan adalah miskin, nombor yang dibulatkan tidak berubah. Bila nombor yang digariskan kaya, nombor yang dibulatkan tu mesti tambah 1. Okay, contoh kita tengok contoh yang pertama 213. Bundarkan mengikut nilai tempat bagi puluh. Jadi kalau dia puluh, kita bulatkan rumah puluh di sini. Bulatkan rumah puluh. Bila kita dah bulatkan rumah puluh, kita garis nombor di belakangnya. Di belakangnya. Jangan di depan, di belakangnya. Kita tengok 3. 3 ni kita tengok yang ni. Yang bergaris tu kita tengok dekat sini. Jadi 3 ni nilai dia adalah dalam kawasan miskin. Bila dia miskin, dia tak perlu ubah apa-apa pada nombor yang dibulatkan. Maknanya nombor 1 ni kekal. Kita tulis sini 1. Nombor depan ni kita salin. Tapi nombor belakang kita gantikan dengan nilai sifar. Sebab bila yang ini kita bulatkan, belakang dia mesti nilai dia sifar. Wajib sifar. Sebab tu saya bulatkan dekat sini, maknanya belakang tu mesti nilai dia sifar. Macam mana pula kalau 100? Kita bulatkan 100. Tengok nombor belakang. Tengok nombor belakang. 1 tu adalah dalam kategori miskin. Jadi nombor yang dibulatkan tidak berubah. Jadi 2 tu kekal. Okey, yang ini dibulatkan. Jadi nombor yang belakang dibulatkan mesti adalah sifar.
Jadi, seperti kita tengok tadi, kalau puluh, sa mesti sifar. Kalau ratus, mesti ada dua sifar. Itu maksud bundarkan. Tengok contoh yang kedua. Bundarkan rumah puluh. Kita tengok dekat sini. Bulatkan 9. 9 rumah puluh. Tengok belakang. 5. 5 adalah kategori kaya. Bila kaya, kita tambahkan 1. Sebab dia kaya, kita tambahkan 1 pada nombor yang kita bulatkan. Jadi 1 tambah 9, 10. Okey, anak-anak suka boleh macam ni. Okey, salah ya. Kena biasakan menambah. Mesti menambah macam tambah yang biasa kita buat. 1 tambah 9 sifar. Sifar di bawah. Satu tambah 9, 10. Sifar di bawah. Sifar di bawah, 1 naik atas. Jadi 4. 1 tambah 3, 4. Belakang nombor dibulatkan mesti sifar. Kenapa jadi 400? Sebab nilai yang 10 ni dari 9. Bila 9 tambah 1, dia automatically akan naik 1 di hadapan. Itu kalau 10. Macam mana pula kalau rumah ratus? Bulatkan ratus. Gariskan belakang. Nombor yang bergaris ni kita tengok miskin atau kaya. Jadi 9 ni adalah kaya. Bila kaya, kita tambah 1 di hadapan. Mesti tambah 1 nombor yang dibulatkan. Sebab dia kaya. Kalau miskin yang macam ni, dia tak perlu ubah. Jadi 1 tambah 3, 4. Nombor belakang kita bulatkan mesti sifar. Sifar, 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 sifar. Itu cara membundarkan puluh dan ratus. Okey, bagi seterusnya adalah menambah. Selalu saya menekankan kenapa saya lukis garis macam ni. Supaya anak-anak ni tahu menulis nombor itu mengikut nilai rumahnya. Okey. Ini sa, ini puluh, ini ratus. Biasakan atas dengan bawah, kedudukannya sama. Untuk tidak mengelirukan anak-anak mengira menambah dengan unit nilai yang berbeza. Ini ada 3, ini ada 2. Isikan dari belakang. 6, 5, 3. Tambah 95. 5 ni mesti di belakang. Dan 9. Maknanya kita kena penuhkan nilai di belakang. Jangan penuhkan di depan. Ramai yang buat. Penuhkan di depan. Sebab tu biasakan mula dari belakang. Menambah macam biasa. 6 tambah 5, 11. 1 di bawah. 1 naik atas. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 9, 15. Tambah 1 naik atas. 1 tambah 3, 4. Okay. Ini cara biasa. Ada lagi cara yang kalau rasa nak ikut boleh, tapi ini tips. Kalau boleh buat. Kalau tak boleh, menambah macam biasa. Contohnya, okey, 3, 5, 6 tambah 95. Okey, cara yang pertama, kita menambah. Okey, kita menambah. Tapi bagi anak-anak yang susah nak mengira jari lebih per 10, okey, contohnya kita ambil yang nilai atas ni kekal. Nilai bawah ni kita ambil pelengkap. Pelengkap tu maknanya A tambah B nilai dia mesti 10. Contohnya, yang ini 5. 5 tambah berapa jadi 10. Itu maknanya pelengkap. Maknanya 5 tambah 5 jadi 10. Jadi kita potong 5, kita tulis sini 5. Bila kita dah potong, nombor yang tinggal ni kita tolakkan. Jadi 6 tolak 5, 1. Bila kita guna kaedah ni, jangan lupa tambah 1. Sebab
6 dengan 5 ni dah lebih daripada 10. Ini cara lain yang boleh kalau anak-anak susah nak mengira lebih daripada 10. Contohnya kalau 9, pelengkap dia adalah 1. Sebab 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi nombor yang sedia ada 1 tambah 5, 6. 6 ni yang nombor yang pelengkap ni kita kena tolak. 6 tolak 1, 5. Tapi sebelum kita selesaikan jangan lupa tambah. Sebab dua nombor ni bila kita tambahkan nilai dia lebih dari 10. Jadi kita tambahkan 1. Tapi yang nombor yang di luar pelengkap ni kita tolakkan. Yang ini 3 tambah 1, 4. Okay. Kalau masih tidak faham, boleh guna cara yang biasa. Ini cara yang orang kata apa, memudahkan kalau anak tu susah nak mengira lebih daripada 10 yang guna dengan jari. Okey, macam mana pula kalau menambah berturut? Ada 3 nombor. Sama ada anak-anak tu menambah sekaligus. Ataupun menambah satu-satu. Ikut mana yang lebih senang, yang mana yang lebih memudahkan anak-anak. Okey, kalau yang ni tambah satu-satu ni kadang-kadang nilai dia lebih daripada 20. Jadi kadang-kadang anak-anak tu dia punya menyimpan nilai yang asal tu dia lupa. Jadi kalau yang lupa tu boleh guna cara yang biasa. Contohnya ini 6 tambah 5 11, naik 1, 1 tambah 4 5, 8 13, 1 naik 1, 2. Dan jangan lupa, biasanya anak-anak kalau guna cara yang kedua ni dia lupa nak menambah nombor yang ketiga. Macam tu. 6 7 5. Okey. Macam tu cara menambah berturut-turut. Dan yang terakhir menolak. Okey, menolak. Cara yang biasa menolak. Pastikan anak-anak kena tahu mesti atas tolak bawah. Jangan ingat sifar tolak 6 sifar sebab tak boleh tolak. Okey. Bila menolak ni kena anggap besar tolak kecil. Bila kecil tak boleh tolak besar, kita mesti pinjam supaya dia boleh selesai. Kalau kita tak pinjam sampai bila-bila pun tak boleh selesai. Sifar tolak 6 tak boleh sebab sifar tak ada nilai. Dia nak pinjam dekat sifar, dia nak pinjam dekat sebelah. Sebelah pun sifar tak ada nilai. Jadi dia pinjam dekat sebelah. Pinjam 4, pinjam 1. 4 pinjam 1 jadi 4 tolak 1 jadi 3. Biasakan bila bawa ke belakang, nombor kedua ni dia meminjam 10. Bukan pinjam 1. Dia meminjam 10. Sebab tu bila meminjam 10, kita tambah 1 di depan menjadikan nilai dia 10. Bila dah jadi nombor tengah-tengah 10, barulah nilai belakang ni meminjam. 10 buang 1 tinggal 9. Dia bagi pinjam 10. Bukannya nilai 1 ke? 1 tu hanya untuk menambah. Bila menolak, dia mesti pinjam 10. Barulah kita boleh selesaikan penolakan. Okey, tadi kita dah buat tips macam mana nak menambah kita menolak dengan pelengkap. Menolak pun kita boleh guna dengan pelengkap. Contohnya pelengkap 6 adalah 4. Pelengkap 5 adalah 5. Apa perlu kita buat dengan nombor yang ada di luar ni? Kita tambah. Tadi kita tolak, ni kita tambah. 4, 5, tetapi sini kena berhati-hati. Sebab apa? Ni kena berhati-hati. Sebab bila sini sifar, dia automatik dia akan meminjam di sini. Dia akan pinjam. Sini 10, jadi 9. Ni 3. Okey, mungkin cara ni susah sikit lah. Tapi dia perlu latihan supaya anak-anak yang lemah dalam pengiraan jari lebih daripada 10 ni, dia boleh menggunakan kaedah pelengkap ni. Contohnya sini 9 tolak 5 4,
3. Ini dinamakan pelengkap. Okey. Sama juga yang bawah ini, kalau nak mengira menolak berturut-turut, okey, menolak berturut-turut, anak-anak tak boleh buat macam ni. Tak boleh mengira sekaligus. Tak boleh. Kita tak boleh tolak semua sekali. Kita kena tolak satu. Kenapa saya buat dalam kotak? Supaya anak-anak tu boleh menulis nombor atas dengan bawah tu sebaris. Biasakan sebaris supaya kita nampak nombor apa menolak nombor apa. 5 tolak 4, 1. 1 tolak 8 tak boleh. Biasakan nombor atas tolak besar. Nombor kecil kalau tak boleh tolak, kita pinjam 6 buang 1 tinggal 5. Dia bagi 10 dekat 1 jadi 11. Ni 3, ni 5. Tolak 3, 1, 7. 1 tolak 7. Biasakan 1 menolak 7 atas tolak besar. Tak boleh. Dia kena pinjam 3 buang 1 jadi 2. Dia bagi 1, 10 jadi 11. 4, 1, 2. Ini cara menolak. Anak-anak kadang-kadang dia selalu cuai. 3 potong jadi 4. Itu masalahnya yang biasa terjadilah. Jadi untuk mengelakkannya kena tahu bila menolak besar menolak kecil. Nombor atas tolak nombor bawah. Bila nombor atas tu lebih kecil, kita kena guna kaedah meminjam. Okey, setakat ini itu sahaja. Jadi minggu depan macam biasa saya akan letakkan modul yang seterusnya, modul minggu depan di Pondok Jaga. Boleh hantar gambaran ni untuk saya semak dan nanti saya dah semak boleh ambil lah. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.